Selamat petang dan salam sejahtera pelajar-pelajar 4 Delta. Hari ini juga akan teruskan dengan subtopik di bab 6 iaitu pergerakan dan pertumbuhan manusia, subtopik 6.2. Cikgu terus masuk kepada fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Pergerakan dan pertumbuhan haiwan, subtopik 6.2. Fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Pergerakan haiwan dan manusia pergerakan manusia banyak bergantung kepada sistem rangka dan otot. Dengan adanya dua sistem itu, maka kita boleh jalankan melakukan pergerakan. Sistem rangka dan sistem otot. So, ini gambar juga ambil daripada buku teks muka surat 128. Menunjukkan setiap pergerakan dia dihasilkan dengan pengecutan dan juga pengenduran otot rangka yang menghasilkan pergerakan. Otot yang bergerak ini selalunya berfungsi secara berantagonis, iaitu berlawanan. Pergerakan otot-otot ini membolehkan kita jalankan pergerakan seperti berjalan, mengambil barang, melompat, berlari, berenang dan sebagainya. Contoh pergerakan lengan kita apabila kita angkat dan naikkan lengan, otot bicep di sini mengecut. Okay. Apabila kamu telah menonton sampai di sini, kamu boleh cuba gerakkan lengan kamu dan rasakan otot-otot rasa otot dia macam mana, mengecut ataupun mengendur. Otot bicep mengecut, otot tricep mengendur, membolehkan lengan kita bergerak ke atas. Apabila kita meluruskan lengan, otot bicep mengendur dan otot tricep akan mengecut sekarang. So, dengan otot yang berantagonis, pergerakan boleh dijalankan. Otot ialah tisu yang terdiri daripada jentian yang selari antara satu sama lain. Otot berantagonis yang kita bincangkan tadi ialah otot rangka yang bertindak secara berpasangan dan berlawanan. Contohnya seperti otot bicep dan otot tricep yang kita bincangkan yang berada pada lengan kita. Seterusnya kita akan belajar tentang sendi. Sendi ini merupakan tempat pertemuan antara dua ataupun lebih tulang. Sendi ini membenarkan anggota bergerak. Okay, dan dia ada dua jenis. Dua jenis mari kita tengok apakah jenis-jenis sendi. Ada dua jenis. Yang pertama ialah sendi yang bergerak. Sendi yang membenarkan anggota bergerak. Contoh dia sendi Ansel yang kita bincangkan tadi. Satu jenis lagi ialah sendi yang tak bergerak, iaitu sendi yang tidak membenarkan anggota itu bergerak. Sendi pada tengkorak. Sendi pada tengkorak. Dia hanya berfungsi untuk menggabungkan tempat pertemuan kranium, tulang kranium, dan tidak membenarkan sebarang pergerakan di sana. Ini adalah contoh sendi bergerak tadi yang kita bincangkan, iaitu sendi Ansel. Sendi Ansel berada di sini, bulatan warna merah dibulatkan. Sendi Ansel ini membenarkan anggota ini bergerak. Ini ialah tendon. Tendon adalah tisu yang menggabungkan otot kepada tulang. Ligamen pula dia menggabungkan kedua-dua tulang. Ligamen ini ialah tisu penghubung. Tisu penyambung, penghubung dua tulang. Dan dia bersifat liat, kenyal dan juga kuat. Dan sifat ini dapat membantu dia mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan berlaku. Seterusnya kita pergi kepada fungsi cecair sinovial derawan. Ini ialah cecair sinovial.
rawan dan tendon. Fungsi cecair sinovial berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Cecair sinovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Rawan berfungsi sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Tendon ialah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Terdiri daripada gabungan jentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Daya pengejutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Masalah-masalah berkaitan dengan sendi dan juga otot. Masalahnya biasanya berlaku kepada sendi dan otot yang disebabkan oleh aktiviti fizikal dan juga sakit lututlah di kalangan warga tua. Jadi slide yang seterusnya kita akan bincangkan apakah masalah yang timbul pada sendi dan otot kepada individu yang kuat menjalankan aktiviti fizikal dan juga warga tua. So tugasan ini ada dinyatakan dijelaskan pada muka surat 130 dalam buku teks. Kamu boleh rujuk di sana. Di mana kita hanya bincang sahaja, cikgu tidaklah suruh kamu buat tugasan ini. Berlaku kepada yang bersukan, punca kecederaan otot. Mempunyai otot yang lemah, tiada aktiviti pemanasan, stretching sebelum bersenam, melakukan aktiviti berat setelah lama tidak bersenam, tidak menggunakan peralatan senaman yang sesuai. Ini semua adalah punca kepada kecederaan otot. Berlaku kepada yang bersukan, kekejangan otot ini adalah perkara yang biasa. Pengecutan otot melampau dan tiba-tiba. Berlaku kekurangan natrium ataupun garam mineral dalam otot mereka. Berlaku dehidrasi, kurang air. So yang berlaku kepada yang berusia, artritis, kemerosotan atau keradangan sendi, sendi bengkak dan juga kemerahan. Ini adalah raja yang ditunjukkan biasanya dialami oleh mereka yang berusia, orang tua, warga tua. Ini sambungan osteoarthritis, kemusnahan rawan. Arthritis rheumatoid, keradangan membran sinovial pada sendi tangan dan juga kaki. Ini adalah raja pertama ini menunjukkan sendi yang sihat. Raja kedua menunjukkan osteoarthritis di mana kemusnahan rawan. Kehilangan cushion tadi yang kita bincangkan, cushion itu tidak ada, maka geseran berlaku antara dua tulang menyebabkan kesakitan juga untuk mereka yang berusia. Ini adalah arthritis rheumatoid, iaitu berlaku keradangan pada cecair sinovial itu, membran sinovial. Osteoporosis ialah tulang ringan, poros dan mudah patah. Berlaku kepada wanita, kepada mereka yang berusia, wanita yang putus haid kerana tiada hormon estrogen. Kadar kehilangan mineral adalah tinggi. Jadi ini adalah raja yang menunjukkan tulang yang sihat. Yang ini adalah osteoporosis di mana rongga-rongga di dalam tulang itu adalah besar. Cara untuk mengatasi ini penting, mengambil makanan yang kaya dengan kalsium, fosforus, besi, fluorin dan vitamin D untuk pembinaan otot yang kuat. Bersenam seperti berjalan dan berjoging. Seterusnya ialah kejaya berkaitan masalah sendi dan otot. Boleh rujuk juga buku teks muka surat 130. Ada kejaya sains di tepi aktiviti 6.6. So kejaya yang berkaitan dengan masalah sendi dan otot ialah pakar ortopedik.
merawat kecederaan seperti keretakan tulang, kecacatan tulang belakang dan penyakit kemerosotan tulang. Pakar kiropraktor berkaitan diagnosis dan rawatan gangguan mekanikal, sistem otot, rangka dan tulang belakang. Kerjaya yang berkaitan dengan sendi dan otot, ahli fisioterapi, juru pulih yang memastikan fungsi fizikal pesakit berada pada tahap maksimal. Seterusnya, kita akan belajar tentang pola pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia adalah satu proses yang berlaku perubahan dari segi saiz badan kita, jumlah bilangan sel bertambah, berat, bentuk tubuh, fungsi badan, dan merupakan satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Tak hanya boleh semakin membesar dan tidak boleh berbalik. So, ni bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Ini adalah satu pola pertumbuhan manusia. Dalam graf ini telah menunjukkan pola pertumbuhan manusia dari segi ketinggian sentimeter melawan umur tahun. Ini adalah graf lengkung pertumbuhan manusia. So, pada peringkat bayi bermula daripada umur 0 hingga 3 tahun. Okay. Semasa dalam peringkat bayi lelaki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama. Kadar pertumbuhan bayi lelaki dan bayi perempuan adalah sangat pesat kerana pembahagian sel berlaku, mitosis berlaku dengan pesat, dan pada peringkat bayi juga keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Umur 3 tahun hingga 13 tahun. Kadar pertumbuhan tidak secepat semasa pertumbuhan peringkat bayi. Okay, pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki akan menjadi lebih cepat berbanding dengan perempuan. So, makanan yang sangat seimbang diperlukan pada peringkat ini. Peringkat remaja pula, pertumbuhan berlaku dengan pesat. Umur 13 hingga 20. Sama juga pada peringkat remaja, pertumbuhan remaja perempuan dengan lelaki tidak sama. So, ini adalah peringkat dewasa, umur 20 hingga 65. Pertumbuhan adalah sangat perlahan ataupun sangat berhentilah. Okay, sangat minimal dan juga sedikit sahaja pertumbuhannya. So, lelaki dewasa lebih tinggi dan besar daripada perempuan dewasa. Kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding dengan pertumbuhan perempuan. So, pertumbuhan manusia akan malar ataupun hampir berhenti pada peringkat dewasa. Peringkat orang tua pula pertumbuhan negatif. Saiz badan akan berkurang. So, ini adalah pola pertumbuhan lelaki dan perempuan. Graf lengkung pertumbuhan untuk lelaki dan perempuan. Ini adalah graf lengkung bagi lelaki perempuan dari segi ketinggian dan juga umur. Okay. Seperti yang kita bincangkan tadi, pada peringkat kanak-kanak, pertumbuhan lelaki adalah lebih cepat berbanding dengan perempuan. Manakala apabila remaja, perempuan akan lebih tinggi pertumbuhan yang berbanding dengan lelaki, lebih cepat, lebih pesat berbanding lelaki. Okay, keadaan ini berubah balik apabila mula sudah pertumbuhan pada dewasa. Okay, lelaki akan lebih pesat, lebih cepat dan lebih lama berbanding dengan perempuan. Itu
Itu yang menyebabkan kenapa saiz lelaki lebih besar berbanding perempuan selalunya. So, pola pertumbuhan lelaki dan perempuan. Pada peringkat bayi, dia pesat. Pembahagian sel pesat berlaku. Perempuan begitu juga. Jadi lelaki, bayi perempuan tidak banyak perbezaan yang berlaku. Kamu nampak sama-sama pesat. Kanak-kanak lebih perlahan berbanding bayi. Lelaki lebih perlahan berbanding dengan perempuan. Untuk peringkat kanak-kanak, lelaki adalah lebih perlahan berbanding dengan bayi sudahlah. Semasa dia bayi dia lebih pesat, tapi dia lebih perlahan sudah apabila sampai ke tahap kanak-kanak. Dia lebih pesat berbanding dengan perempuan lah. Dan perempuan dia kurang pesat berbanding lelaki. Pada remaja, lelaki perempuan dua-dua pesat. Mengalami pertumbuhan pada tahap ini tapi pertumbuhan lelaki adalah kurang berbanding dengan perempuan pada umur 13 hingga 15. So, lelaki biasanya mencapai akhir baling pada 14 tahun, tetapi perempuan lebih awal sebab dia lebih pesat berbanding lelaki, 12 tahun. Dan pada umur 16 hingga 18, lelaki menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat sehingga 18 hingga 20 tahun. Perempuan kurang pesat ataupun dia perlahan-lahan berhentilah. Dewasa, lelaki kurang pesat, malar berhenti, perempuan malar dan berhenti. Peringkat tua, hampir berhenti sepenuhnya, tumbuh menyusut dan mengecil. Perempuan hampir berhenti sepenuhnya, tumbuh menyusut dan juga mengecil. So, ini adalah pola pertumbuhan lelaki dan perempuan. Nampak So, seterusnya ialah 6.31, sistem sokongan tumbuhan daratan dan juga akuatik. Tumbuhan pun memerlukan sistem sokongan juga. Kepentingan sokongan kepada tumbuhan ialah memastikan ia tumbuh tegak dan mendedahkan daun kepada cahaya matahari untuk fotosintesis, bunganya kepada serangga supaya dan juga angin ejen pendebungaan supaya pendebungaan berlaku, buah untuk penyebaran biji benih. So, ini semua adalah kepentingan sokongan kepada tumbuhan. Menyokong berat tumbuhan, menyediakan kekuatan untuk menentang halangan angin dan juga air. Daripada raja ini, kamu boleh nampak apakah sistem sokongan bagi tumbuhan ini. Sokongan utama ialah batannya, dan batang ini adalah untuk menyokong berat batang dan juga daun tumbuhan itu. Dan sokongan utama tumbuhan juga ialah akar. So, akar ini adalah untuk mencengkam tanah dengan berkesan. Sokongan tumbuhan ada dua jenis tumbuhan iaitu darat dan juga akuatik. Akuatik yang ada di air lah, dia hidup di air. Daratan ada dua jenis, satu ialah berkayu dan tidak berkayu ataupun tumbuhan herba kita panggil. Yang berkayu contohnya yang tak berkayu. Tumbuhan darat berkayu, ciri dia besar, biasanya tinggi. Tisunya terbina daripada lignin, bahan kompleks yang tegar dan keras. Jadi biasanya batang dia adalah lebih keras. Sokongan tambahan dia ialah akarnya. Ada beberapa jenis akar. Akar banir, pokok durian, pokok angsana, pokok ru. Akar sokong, pokok pandan, pokok bayam, pokok ara. Akar jangkan, pokok bakau. Tumbuhan darat berkayu. Ini adalah akar banir yang kita bincangkan tadi. Ini adalah jenis akar sokong. Akar jangkan. Tumbuhan darat yang tak berkayu, ciri-ciri bergantung kepada air untuk sokongan. Air memberi kesegahan dan memastikannya tegak dan tidak layu.
Sokongan tambahan dia ialah sulur paut, pokok timun, pokok labu, batang melilit, pokok seri pagi, pokok peria, akar cengkam, pokok teduit, pokok orkid, akar berongga, contohnya pokok petik. Ini adalah akar cengkam, cengkam yang mencengkam kepada tumbuhan lain. Ini adalah batang melilit yang mencari kayu-kayu ataupun apa-apa yang di sekitar dia untuk melilit supaya dia boleh tumbuh ke atas mencari cahaya matahari. Ini sulur paut. Ini adalah batang berongga. Tumbuhan akuatik, ciri dia tiada tisu berkayu. Sokongan utama daya apungan air. Tisu parenkima juga ada pada tumbuhan akuatik. Tisu ini adalah sel berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara. Batang berongga supaya dia boleh terapung di atas air. Ini ialah keladi bunting, kiamban, contoh-contoh tumbuhan akuatik teratai. Cara untuk menentukan usia tumbuhan, cara pertama ialah pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang. Pokok dipotong merentasi batang seperti yang ditunjukkan. Daripada gelang-gelang yang terdapat pada batang pokok itu, kita boleh kiralah berapa umur bagi tumbuhan itu. Cara mengira gelang tumbuhan yang dilihat di dalam batang tumbuhan berkayu yang telah ditebang. Tapi sayang pula kalau mau tebang, bila mau tahu umur dia terus kena tebang. Jadi ada satu cara lagi, iaitu pokok itu tidak payah ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Pokok itu gerudi sampai 75% mata gerudi ataupun separuh ukur lilit pokok. So mata gerudi itu dikeluarkan dan gegelang pertumbuhan dikira. Seperti yang ditunjukkan dalam rajak. So cara ini boleh selamatkanlah pokok daripada ditebang, tidak payah tebang tapi boleh mengetahui umurnya. Mari kita tengok apakah hubungan antara sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Jenis tumbuhan yang berkayu mempunyai sistem berkayu yang memberi sokongan dan kestabilan kepada pokok besar dan tinggi. Pokok besar dan tinggi ini biasanya mempunyai akar bandil dan akar jangkan yang kukuh, menjadikan pokok besar berdiri tegak dan stabil. Tumbuhan yang tidak berkayu ataupun tumbuhan herba pula mempunyai sulur paut dan batang melilit pada pokok herba, membantu tumbuhan mencapai kawasan yang lebih tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari, di mana cahaya matahari merupakan faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Akar sokongan mampu menyokong tumbuhan herba yang rendah untuk menjadi stabil. Tumbuhan akuatik pula mempunyai batang berongga menjadikan pokok terapung. Batang yang lembut dan nipis membolehkan tumbuhan yang tenggelam kekal tegak dan stabil serta boleh melentur dan membengkok di dalam arus. Daun yang halus mengurangkan rintangan air agar pokok lebih stabil. Itu sahaja untuk subtopik 6.3. Bab 6, habislah bab 6, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Pelajar-pelajar jangan lupa untuk menyiapkan praktis formatif 6.2 dan 6.3 dalam buku teks. Sekian sahaja, terima kasih.